segmen kisah seram. Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, kisah yang akan Brother Fai kongsikan kepada anda bertajuk Roh Tak Tenteram. Ibuku hanya terpaku apabila mendengarkan berita sedih itu. Kami harap Puan Rahmah banyakkan bersabar. Nasihat anggota polis yang membawa berita sedih kepada keluarga kami pada petang itu. Berita kematian bapa saudaraku, iaitu adik ibuku. Walaupun umurku baru 12 tahun, namun aku masih ingat segalanya. Ianya berlaku dalam tahun 1972. Pakcikku menemui maut dalam satu kecelakaan jalan raya di Jalan Bahar. Beliau menunggang skuter bersama isterinya yang sedang syarat mengandung 6 bulan, anak sulung mereka. Pakcikku yang kami panggil Pak Su baru berusia 33 tahun ketika beliau pergi meninggalkan kami. Masa tu, keluarga kami tinggal di Pepsi Road di Pasir Panjang, berdepan dengan Masjid Islah. Apabila malam tiba, keadaan begitu gelap dan sunyi. Yang kedengaran hanyalah bunyi cengkerik dan unggas malam. Hanya sesekali terdengar bunyi kenderaan berlalu. Kenderaan yang dimiliki oleh orang kampung tengah yang terletak tidak jauh dari rumahku. Sesekali terdengar bunyi salakan anjing. Semasa hidupnya, pakcikku adalah seorang yang peramah, mesra dan periang. Bergurau dan bersakat dengan kami. Bergurau dengan adik-beradik adalah antara kegemarannya. Beliau juga suka menunggang skuter dengan laju. Sering ibu dan ayahku menegur cara beliau menunggang skuter, namun pakcikku tidak menghiraukannya. Pada satu hari, aku terdengar ibuku memarahi pakcikku. "Kau jangan degil! Nanti kau mati pun dengan skuter ni, kau tahu tak?" Mungkin benar kata orang. Seseorang yang mati secara mendadak, seolah-olah terasa kerana tidak dapat berpesan atau meninggalkan wasiat. Mayat dan roh mereka dikatakan seolah-olah tidak tenteram. Setelah 3 hari dikebumikan, kami sekeluarga sering didatangi roh arwah Pak Su. Apabila masuk waktu maghrib, kami selalu ternampak semacam imbasan beliau di bilik belakang tempat beliau dimandikan dan dikafankan. Terdengar seperti suara beliau berbual-bual, bunyi skuter beliau dan juga bunyi siulannya. Yang paling menghairankan kami, walaupun sudah hampir 2 minggu berlalu, namun bau pacai dan setanggi yang kami gunakan untuk menguruskan mayat beliau masih kuat baunya. Yang masih ku ingat, kakak dan kedua-dua abangku sering diganggu Pak Su, kerana semasa hayatnya Pak Su begitu mesra dengan mereka. Kakaklah yang sering melihat bayangan Pak Su. Abang-abangku pula sering diganggu semasa tidur, dicuit-cuit hidungnya. Kebiasaan Pak Su semasa hidupnya. Ibuku pula sering terdengar bualan dan siulan adiknya itu. Isteri arwah pula sering terngigau-ngigau. Beliau sering bermimpikan arwah Pak Su memesan agar beliau menjaga anak yang bakal dilahirkan itu dengan sempurna. Pernah juga isteri beliau terjaga kerana bermimpikan arwah Pak Su datang berjumpa dengannya, lalu menunjukkan bekas jahitan postmortem pada tubuhnya. Masih aku ingat ketika itu, isteri Pak Su terjaga pada tengah malam sambil memekik nama Pak Su dan diikuti dengan salakan anjing yang mendayu-dayu. Sungguh menyeramkan ketika itu. Mungkin benar kata orang, roh orang yang baru mati akan berada di dalam rumah selama
hari. Kami sering mengaji dan membaca Yasin serta membacakan Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada arwah. Tetapi kami hairan, mengapa rohnya seolah-olah tidak tenteram? Apa yang menghairankan kami ialah pada setiap ujung minggu ketika abang dan seorang lagi pakcikku menziarahi kubur Allahyarham, terdapat lubang di hujung kaki atau di bahagian kepala kubur beliau. Menurut pakcikku yang seorang lagi ni, lubang tersebut begitu dalam. Beliau cuba menyucuk lubang tu dengan kayu sepanjang 4 kaki dan dilepaskan. Batang kayu tu terus jatuh ke bawah. Yang lebih menghairankan, apabila lubang di bahagian kakinya ditutup minggu ini, akan muncul pula lubang di bahagian kepalanya pada minggu depan. Begitulah keadaannya berterusan. Kami pula sering berasa ketakutan. Terutama sekali aku dan kakakku. Mentelah lagi salah seorang sahabat karib Pak Su pula dikatakan terkena badi beliau. Entah macam mana, dengan izin Allah SWT, masuk minggu ketiga, nenekku, kini sudah arwah bermimpikan Pak Su memberitahunya supaya membersihkan bilik bekas beliau dimandi dan dikafankan. Menurut arwah nenekku, Pak Su memberitahunya bahawa bilik itu tidak dibersihkan dengan betul. Masih terdapat bekas-bekas darah dan air mandi beliau yang bertakung di bawah tikar getah dalam bilik itu. Memang benar seperti kata Allahyarham di dalam mimpi arwah nenekku. Keesokan harinya, kami sekeluarga membersihkan bilik tempat Allahyarham dimandikan dan dikafankan. Ternyata masih terdapat bekas-bekas darah dan air mandi beliau yang masih lembab di bawah tikar getah itu. Ayahku terus membakar tikar getah itu dan abunya ditanam. Kami sekeluarga lantas membersihkan bilik itu dengan lebih sempurna lagi. Hairannya, setelah itu kami sekeluarga tidak lagi diganggu. Kini sudah lebih 30 tahun berlalu. Anak di dalam kandungan makcikku dulu sudah pun dewasa dan menjadi seorang isteri yang baik. Aku juga tidak pernah lupa mendoakan Al-Fatihah untuk Allahyarham Pak Su setiap kali selepas solat. Baik saudara, kisah yang kedua ini datangnya dari Nadira. Kisah yang bertajuk Suara Budak Ikut Menyanyi. Di sini beliau mengatakan, nama saya Nadira, berasal dari Malaysia, dan hari ini saya ingin berkongsi sebuah kisah seram yang telah dialami oleh saya sendiri. Mungkin perkara ini tidak begitu seram pada para pendengar, namun bagi saya yang telah mengalaminya, tidak mungkin akan melupakannya sampai bila-bila. Kisah ini berlaku kira-kira 2 tahun yang lalu. Bagi pengetahuan semua, rumah keluarga saya terletak di sebuah kawasan di Kajang, Selangor, di mana pada hari itu saya bersama adik-adik saya tinggal di rumah, manakala ibu dan bapa saya tiada di rumah kerana pergi melawat rakan mereka yang sakit di salah sebuah hospital di Kuala Lumpur. Jadi seperti biasa, rutin seharian di rumah pada waktu petang, saya dan 3 orang adik saya akan menari di ruang tamu sebagai salah satu senaman. Manakala seorang lagi adik saya sedang bermain PS2 dan seorang lagi adik perempuan saya yang bongsu sedang tidur di bilik ibu bapa saya. Hendak dijadikan cerita, pada hari itu kami mula menari dari jam 5 petang dan berlarutan sehingga ke senja. Sedang menari dan menari, tiba-tiba apabila lagu masuk ke bahagian chorus, kedengaran suara seorang budak perempuan ikut menyanyi sama seperti di dalam lagu tu. Di dalam lagu ni liriknya beginilah. Now you are gone, I realize my love for you was strong,
And I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone with your pictures hanging on the wall. Ketika itu kami sedang menari lagu Now You're Gone daripada Bass Hunter. Brother Fai pun tak tahulah lagu ni macam mana kan. Dan apabila mendengar ada suara budak perempuan ikut menyanyi, terkejut kami dibuatnya. Dengan serta-merta, saya berhenti menari. Adik-adik saya juga berhenti menari. Dan adik saya yang sedang bermain PS2 juga berhenti bermain dan mendekati kami sambil ketakutan. Memang sah, bukan saya seorang saja yang mendengar, tetapi adik-adik saya juga. Yang paling menakutkan, suara budak perempuan tu datang dari dalam rumah kami, yang mana ianya jelas kedengaran dari bilik tidur ibu bapa kami. Kami terkaku. Adik saya berbisik dengan saya dalam keadaan ketakutan. Kak, siapa yang nyanyi tu, Kak? Saya pun tidak tahu apa yang hendak dikata. Tetapi cepat-cepat tangan saya terus mematikan alat pemutar lagu tu dan menukarkannya dengan bacaan Asmaul Husna bagi meredakan ketakutan. Setelah suara budak perempuan itu hilang dari pendengaran, saya bertanya kepada mereka, betulkah mereka dengar suara budak perempuan tersebut? Ya, mereka mendengarnya. Dan ketika itu, barulah saya sedar bahawa adik bongsu saya sedang tidur di dalam bilik di mana muncul suara budak itu. Saya menyuruh adik saya pergi mendapatkan adik yang sedang tidur, tapi kesemuanya mereka tidak mahu. Takut katanya. Saya juga takut, tapi terpaksalah mengalah kerana saya yang paling tua. Saya memanggil adik bongsu saya dari luar. Ketika itu, umurnya baru mencecah 4 tahun dan saya takut jika sesuatu berlaku kepadanya. Dia tidak menyahut. Jadi saya terpaksa masuk ke bilik itu untuk memastikan dia selamat. Saya buka pintu. Hidupkan lampu. Ketik. Hidupkan lampu lah. Dalam hati, membaca surah-surah yang terlintas dalam fikiran. Takut juga kalau tiba-tiba budak perempuan tu muncul. Akhirnya saya lihat adik saya sedang nyenyak tidur di atas katil. Saya menggerak-gerakkan tubuhnya supaya dia bangun. Dan Alhamdulillah, tiada terjadi apa-apa pada dirinya. Pada malam tu, selepas ibu bapa saya pulang ke rumah, adik-adik saya sibuk ingin memberitahu ibu dan ayah tentang hal ni. Kata mereka, itulah, terkinja-kinja lagi, walaupun dah senja. Mana tak kena ganggu. Sejak peristiwa itu berlaku, saya tak mahu lagi mendengar lagu tersebut. Takut juga ketika mendengar lagu tu, ada lagi suara budak perempuan tu ikut menyanyi. Sekian.